Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita ambillah sedikit daripada ruangan di antara semaya maghrib dan semaya isyak. Kita nak isikan di celah-celah nining sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang benar, ajaran yang ada keberkatan di dalam hidupan kita kalaulah kita beramal dengannya. Kita mohon terima kasih kepada Tuan Imam dan ahli jawatan Masjid Darul Iman yang mana sudi jemputnya saya pada malam ini untuk berkongsi masalah ilmu pengetahuan, dan kita sama-sama berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya majlis umpama ini dipanjangkan oleh Allah taala sampai ke bila-bila lah, supaya kita dapatnya ganjaran daripada Tuhan dan kejayaan hidup bersama-sama. Sebenarnya hari ni gati ustaz mak kita ya duduk di luar negara. Doalah kita supaya dia tu sempurnakan hajat-hajat dia, selamat berjalan ni pergi dan balik. InsyaAllah pada malam ni saya cetuh ambil sedikit daripada hadis lah, supaya kita nak dengar hadis sikit malam ni, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Muslim. Seolah kata hadis muttafaqun alaihi lah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengfreekan masa dia untuk mari dengar hadis daripada Nabi. Tak ada buat kerja lain, dia orang susah. Mari itu dalam keadaan supaya dengan orang biasa lah. Kurang ingat dia dengar sekali, tak ingat lagi, dua tak ingat lagi, tiga baru nak ingat, terkadang kali yang keempat. Berasa susah hatilah dia. Kata dia ni dengar hadis Nabi itu sehebat-hebat dah. Cakap Nabi, perkataan Nabi, suara Nabi cukup lekat. Lalu dia mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia ni kurang ingat sikit Rasulullah. Nak buat lagu mana ni? Rasulullah tak berdekat dengan aku nak sapuh di dadamu. Maka lepas daripada Rasulullah doa kepada dia ni, mana dekat berkat dengan doa Nabi kita ni terhadap dia. Lepas daripada dia tu dengar pula hadis Nabi lepas daripada peristiwa yang berlaku tu,
tak terlupa walaupun satu patah hadis daripada Nabi. Dan dialah orang royak hadis banyak sekali daripada Nabi. Tak jadi pelik. Kerana Nabi tak dia di satu tempat nama Ahli Suffah, dekat dengan Masjid Nabawi itulah. Dia buat rumah untuk puak-puak nak mari mengaji talaqi dengan Nabi sahaja. Salah satu daripada orang yang duduk situ tu iaitu Abu Hurairah. Semua hadis yang Nabi kecek luar daripada umum, dia dengar belaka. Sehingga dia royak daripada Nabi ni 5,000 hadis lebih. Orang yang kedua hak banyak daripada kalangan sahabat royak hadis iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dok gonyenya sirah hidup sama ada Abu Hurairah ataupun Aisyah radhiyallahu anhuma. Sebab hadis tu banyak ke mari balik pitu hak tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena tahu sejarah lebih kurangnya tentang sahabat dua orang ni dengan cara detik. Cuma bukan tepat ya lagilah sini ni kita nak buka pembukaan dulu. InsyaAllah kalau ada takdir Allah Ta'ala bagaimana tu, nanti kita berpanjang terhadap dua orang sahabat itu. Abu Hurairah ni kita masyhur dengan gelar dia. Abu Hurairah kerana dia suka pegang kucing. Baju dia ni, seumpama saya pakai, dia pakai dua lah baju dia, tapi baju dia panjang sikit ni. Apa nama? Tangan dia ni, baju tangan dia ni panjang sikit, besar sikit, tak kucing dalam ni. Ya sumak kucing hak anak-anak tu duduk dalam baju dia tu lah. Jumpa dengan Nabi. Nabi lah yang letak nama gelar Abu Hurairah. Hurairah ni makna satu kucing yang kecil lah, suka pegang kucing, suka. Nama dia tu Abdurrahman ibn Sakhr. Nama dia Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Dia ni adalah seorang yang mukaththir, yang banyak hak riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeda. Ya hadis ni wa emo kita tengok, wa emo kita dengar. Kalau dengar orang panggil hadisul qauli, hak Nabi kecek. Hadisul qauli. Kalau tengok, sahabat tengok perbuatan Nabi, apa panggil hadisul fi'li. Dua tu lah. Maka di dalam ilmu proses hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nawak hukum ni, orang panggil ilmu usul fiqh, dia terbagi hadis al-qauli dan hadis al-fi'li ni tubik dua dalalah, dua tunjuk ke. Yang kuat yakni hadis qauli, hadis yang Nabi kata dengan kata dia, hak tu lebih kuat. Adapun hadisul fi'li, hadis itu boleh kita nak iktidak dengan dia, tetapi golek ke benda sunat lah kita kata. Perbuatan Nabi buat gini, Nabi buat gini, kita kena ta'assi ikut dia. Akan tetapi kebanyakan benda hak gemar sunat perkara-perkara tersebut tadi. Adapun hadis qauli banyak suruh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sore pun tak ada kata dia mimpi semalam tadi kata Nabi kata, tak ada lah tu. Mengiga kata Nabi kata, tak ada lah tu. Wa emo ya tengok Nabi, wa emo ya dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak sungguh, hak benar. Hadis ni kita nak terima dia pasti kena ada nunggu. Mana hadis ni duduk di mana? Jangan kita terima hadis ikut dia gitu, tak boleh. Kalau kita terima hadis ikut dia gitu, membawa ada kita ni duduk dalam masjid tapi tak selamat kita daripada api neraka. Makna sebab kita banyak ke, kalau lah kita terima hadis tak tahu mari pada mana, masuk dalam hadis hak kita dusta atas Nabi. Ini masalah besar sekali. Hari ni orang hak tak ada ilmu pengetahuan tentang ini ilmu ni, dia kata hadis maudhu' tak maudhu', dusta tak dusta, tak usah kira banyak. Kita kena kira satu dulu. Kalau kita satu, masjid kita ramai, masyarakat kita ramai, nak sebut hadis maudhu' tak maudhu', tak apa, tak ada masalah. Itu qara pelik-pelik belaka tu, qara nak bawakan kepada kebinasaan hidup belaka tu. Kita tak reti sebab tu kita kecek dengan benda lagu tu.
Sebab itulah masalah hadis ni kita kena kejap molek. Siapa dia nak baca nak royak, mimi panha tak ada masalah, royak. Tapi syarat dia yang meriwayatkan hadis ni dalam buku mana. Sekurang-kurangnya kita orang nak royak hadis tu kena royak juga tempat mana. Jangan sekadar kata aku dengar guru aku kata, lah, bukan lagu tu. Bukan manhajul ulama, bukan jalan ni para ulama kata aku dengar guru aku semalam. Dia tak ada riwayat rawahul Bukhari ke Muslim ke Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, tak ada riwayat. Saya tak boleh terima. Kita sebagai orang awal setara mana tak pandai baca bahasa Arab pun, Quran pun pelak-pelak, tapi tak boleh terima. Walaupun nak fasih setara mana orang riwayat, tak boleh kita nak terima. Sebab kerana cara royak hadis tadi itu pasti kita kena adanya kamkap. Siapa royak hadis ni? Siapa dia wari? Supaya kita beli obat tu lah. Obat daripada kedai ni kalaulah kita tak kamkap, obat gapo? Obat sakit kepala ke, sakit tulang ke, sakit perut ke, sakit gapo? Hai, tak boleh kita nak makan ikut segitu. Dia kata obat makan sudahlah hingga. Hai, tak kita tak mai dak gitu. Itu cara kita nak terima hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi. Ini panggil hissi. Dengar dengan telinga. Mana dengar dengan telinga? Dia ni bi uzunai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad kita. Cara kita ni umat Islam kita kena tambih. Banyak lagi orang tak ada ambil penting masalah ni. Pertama, apabila kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita pun kena kata juga. Walaupun kita dengar dah, mulut kita kena gerak juga. Gerak sekadar mana? Sekadar kita bunyi telinga kita, jangan ganggu orang. Sebab Nabi kata, man sami'a man shalla alayya falam yusalli alayya. Siapa dia dengar orang selawat di atas aku sedangkan dia tak selawat balik di atas aku, faqad jafani. Seolah kata dia tadi itu menyakiti aku lah, ataupun faqad bakhil. Seolah kata bakhil. Tu sebagaimana yang diriwayatkan oleh ashabis sunan. Nah, ayat kata kita apabila dengar kena selawat, terutama hari Jumaat. Orang Melayu kita ni kita kena beri tambih, beri peringatan. Terutama kita jadi orang guru ke, imam ke, ustaz ke. Apabila kita dengar hari Jumaat khatib baca di atas mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, sallu, selawat oleh kamu. Kita pasnya tak ada kata gapo. Kalimah sallu di situ makna suruh dah tu. Selawat oleh mum wasallimu, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat di atas Nabi dan salam di atas Nabi. Supaya kita kena katalah Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sekadar tu. Sudah. Ini kita kena tahu. Sebab apa? Sebab siapa dia selawat di atas Nabi satu kali, Allah Ta'ala selawat di atas kita 10 kali. Man salla alayya marrah sallallahu biha 10. Siapa dia selawat di atas aku sekali, maka Allah Ta'ala selawat di atas dia 10 kali. Sebagaimana ashabis sunan keluar dalam kitabnya, ayat kata kelebihan selawat tu banyak. Cuma naknya kita nak ayat di sini mana selawatlah apabila kita dengar orang baca sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi kata guna ma nahatukum anhu fajtanibuhu. Perkara mana-mana daripada urusan dunia ke, agama ke, hidup pe ke, katalah hak aku larang akan kamu daripadanya, fajtanibuhu, maka hendaklah kamu itu wahai umat aku menjauhi akannya. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ia tahu perkara yang jadi maslahat bagi hidupan manusia dalam dunia dan di akhirat nanti. Nabi tahu daripada mana? Tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala katakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada engkau ya Rasulullah perkara yang engkau tak tahu, dan kurniaan Allah Ta'ala di atas engkau ya Rasulullah lebih bersangat berlipat ganda. Kita nak tahu sini kata Nabi kita tahu perkara yang maslahat bagi hidup manusia, hidup dunia, kanan ke kiri, depan ke belakang, Nabi tahu. Dan perkara yang sesuai bagi kita hidup dalam akhirat pun Nabi tahu. Kata gapo nak daripada nak berlaku daripada benar akhirat manusia nak jakah gi pula tu, kena dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama masalah amal ibadat kita, iman kita, dua perkara ni wajib kita kena dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mikir sendiri, molek sendiri, berasa sendiri, tak boleh. Masalah agama, masalah ikut, bukan masalah rengka, bukan masalah pandai-pandai sendiri. Tak. Sebab Tuhan perintah kita suruh ikut, suruh dengar, suruh taat akan Nabi. Ya. Di mana? Dalam Quran banyak tempat sekali, may yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa dia taat akan Rasul, maka sesungguhnya taat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu Nabi kata ma nahaitukum, hak aku larikan kamu. Lari di sini hak besar sekali, lari tak sewinya mengutuk akan Allah Ta'ala, tak sewi syirik dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, lari tak sewi kita buat rengka dalam agama. Dua. Yang ketiga, lari daripada kita kerja maksiat. Tiga tangga semua. Tak boleh kita buat kerja dengan cara yang kita itu nak, tak boleh. Sebab benda tadi itu adalah perkara yang kita kena menyuci diri kita daripadanya. Kalau kita terlebat dengannya, nak buat lagu mana? Pintu taubat sedang terbuka lagi, boleh kita cari jalan nak kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, maka hendaklah kita itu menjauhi daripada perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu para ulama kita rahmatullahi alaihim, dia berikan pengertian dan huraian perkara-perkara kita tadi itu supaya kita boleh faham. Kata lagu mana? Kata kalimah ma nahaitukum. Kalimah ma di situ beri makna syartiyah, makna syarat. Yakni sesuatu yang aku tegah akan kamu daripadanya, maka hendaklah mung tuhai umat aku menjauhkan perkara tersebut tadi semuanya. Benar hak Nabi larang, jangan kita buat semua perkara. Kita jangan buat perkara hak Nabi larang, semua perkara. So tinggal. Jangan kita kerja perkara-perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegah. Pak kita nak tahu mai lagu mana hak Nabi Muhammad tegah. Di sini pendetailan kita kena tengok di dalam masalah hukum hakam. Hukum hakam kita ni hak mana halal kita kerja, hak mana haram tak boleh. Haram ni makna lagu mana? Maknanya perkara yang tegah ada dalam agama kita daripada perkara-perkara yang mendaratkan diri manusia. Seumpama hak haram hak besar sekali dalam dunia learning ni hak kita kena jaga, yakni menghilangkan akal fikiran. Manusia ni Allah Ta'ala muliakan dia dengan akal fikiran. Kalau tak ada akal fikiran, sama sahaja dengan binatang ternak ke. Tetapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia reti, tahu nak buat lagu mana wi manusia tadi itu habisnya harga. Kerana rancangan musuh Tuhan ni, terutama Al-Yahud, dia pergi di dalam kitab Talmud dia lebih kurang duk gitulah kitab tu. Diterjemahkan oleh Syekh seorang daripada orang Tunisia. Lepas pada terjemah tu meninggal lah, Syekh tu meninggal. Dinamakan kitab Talmud tadi tu panggil protokolat. Protokolat ni mana kata perlembagaan Yahud. Orang Yahudi nak jalan gapo, orang panggil Ahdul Jadid, kitab baru yang tokoh-tokoh ulama dia tu ubah daripada Taurat hak asal, tulis di dalam tu nas dengan cara nyata
kata manusia yang luar daripada bangsa bahasa Yahud, hum al-an'am. Dia kata binatang terkena ke belakang. Semua manusia hak lain daripada Yahudi, gapo nama? Binatang terkena ke belakang. Apabila dia turun qara dia lagu tu hukumnya dia lagu tu dia nak buat lagu mana nak memperlaksanakan rancangan dia tadi itu, lain tak bukan kena buai daripada manusia itu akal fikir dia. Ya buai banyak buku hak ya buai. Ini kita nak masuk di dalam pendetailan sikit. Yang pertama, dia nak buai daripada syababil ummah, nak buai daripada pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadaf mula-mula, tujuan mula-mula mereka al-muslimun, kena kepada orang-orang Islam semua, setiap bangsa bahasa, terutama orang Arab. Masuk juga orang bukan Arab, orang ajami umpama kita ni. Ya wari apa? Al-mukhaddarat, benda-benda jadi memabuk, menghilangkan akal. Semua dia tekan belakang ni kepada semua negara, tekan belakang supaya masuk benda-benda tersebut. Maka apabila manusia kita di kalangan pemuda-pemudi ni terlibat dengan perkara-perkara yang menghilangkan akal, tak tahu nak kata. Mak pak pun tak dengar, tok guru pun tak dengar, tok imam, tok khatib, tok bilal, tok gapo pun tak dengar dah. Awak apa? Kerana akal tak ada. Kerana akal ni adalah satu perkara yang nak berkahkan manusia hidup jadi kena. Sebab manusia kita ni kalau lock with dia ya karuk. Diri manusia ni senantiasa nak mengajak kepada benda yang tak molek sama. Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Malaikat, siapa yang Allah Taala merahmati dia, nak bawa pada benda jahat semua tak kira betul mana-mana. Dengan sebab itu apabila manusia dicabut daripada akal fikir yang waras, lebih kuat, dahsyat madarat dia tu lebih daripada hayawanil muftaris. Makna kata lebih pada binatang hak pesen makan khekah tu lagi, lebih pada rimau, lebih daripada singa, lebih daripada tu, lebih pada ni lagi. Sebab dia manusia. Sebab itulah kita sebagai umat Islam kena ada kesedaran. Kata kita ni orang, Tuhan muliakan akal kita dengan ilmu pengetahuan daripada dia supaya nak kita bawa jalan ni hidup ni wijaya hidup dan bahagia dalam dunia hidup dan jaya di dalam hari akhirat nanti pula. Itu nuktah mula-mula. Islam kita hari putuh, Nabi lari putuh tentang masalah menghilangkan akal seseorang. Ikut jalan bucu mana-mana. Minum tak boleh, isap pun tak boleh, tium pun tak boleh, cocok masuk pun tak boleh. Panawak lagu manalah kalau akal tu tak ada, hanya boleh berlaku. Ini berhajat kepada permulaan pengtarbiyah tadi itu daripada semenjak keluarga naik kepada tahap negara. Itu satu hak kita nak sebut. Yang kedua, nawi manusia kita ni punah daripada hidup jadi manusia nak jadi binatang. Dia memabukkan akal manusia. Terkadang orang tak ada kena terlibat dengan mukhaddarat, tak ada kena terlibat dengan benda-benda mabuk lagu tu, tapi dia warinya asyahawat, wari benda-benda hak pesing nak cetuhkan hawa nafsu seorang itu telajak. Tak boleh nampak anak betina orang, tak boleh nampak anak tuna orang, tak boleh nampak bini orang, tak boleh nampak tok laki orang. Semua perkara ni masuk di dalam rancangan al-aduwullah, masuk dari rancangan musuh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita tegahkan kita sebagai orang Islam, jagakan kita sebagai orang Islam supaya nak jagakan diri kita daripada. Itu dua kita sebut dengan cara kasar-kasar. Yang ketiga daripada perkara yang musuh Allah Subhanahu wa taala bawa datang kepada kita melalui ia tahu kata Nabi itu tegah daripadanya, gapo satu perkara lagi hak ni penting. Hak ni lebih teruk daripada mukhaddarat, lebih teruk daripada syahwat,
Lebih teruk, gapo nama? Afkarul munharifah. Cara mikir yang menyeleweng. Wari cara mikir nak orang tu menyeleweng, tubik daripada garis agama hak asal. Sampai ke manusia tak jadi manusia dah lah. Lagu mana misal? Seumpama gelombang hak baru ni orang nak akak dalam dunia ni nak pujanya baka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tak kena kau kira. Wari baka Nabi cetuhkan kata Ahlul Bait, maka kita kena puja dia. Sebenarnya dalam Islam hak besar sekali hak kita kena agung dan puja dan kita kena puja ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kaum keluarga dia. Keluarga memang kita kena hormat, tetapi hak sebesar sekali keluarga pun kena duduk bawah bayangan, iaitu gapo? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni ajaran lepas tak tepi. Tak ada gaduh mana dengan ajaran. Semaya Nabi lagu mana, puasa Nabi lagu mana, berdoa ibadat Nabi lagu mana, haji Nabi lagu mana. Gapo semua ajaran hak jadi ajaran Nabi. Jadi seolah kata tak ada harga. Pada masa kita duduk di Eropah, di negara Arab, di negara Asia Tenggara, semua sama berlaku. Tetapi hak nak jadi akak naik baru-baru ni, yakni keluarga dia. Mari dano, tak tahu lagi, tak cerak lagi. Keluarga ni tak cerak lagi. Cuma kita sikap kita sebagai orang bermazhab salaf dan ahli sunnati wal jamaah, wajib kita hormat kepada Ahlul Bait. Wajib kita hormat kepada kaum keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Tetapi kena sah lagi. Bukan sekadar kita hormat kepada keluarga Nabi dalam arti kata terima belaka. Daripada hak yang wari pada kita, tak kira kena dengan ajaran tak kena ajaran, hak tu bukan. Masalah kita mulia kaum keluarga dia, hormat terhadap kaum keluarga dia, itu satu bab. Tapi kalau dia bawa datang ajaran Nabi betul molek dengan tok nyia dia iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita boleh terima. Kalau tak, maka kita tak tepi juga. Itu sikap kita sebagai orang Islam yang faham Islam yang benar. Kalau gitu, wajib kita menjauhi perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegahkan kita daripadanya. Satu lagi perkara yang wajib kita tegah diri daripadanya, iaitu kita nak main pandai-pandai dalam urusan agama ni tak boleh dah. Nak kata molek urusan ni tak apa, kita pacuh sendiri, kita buat sendiri, susun sendiri, buat kaca sendiri lah, bukan tak boleh. Wajib kita ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah amal ibadat kita, sejakah ke sejakah, sekacing ke sekacing. Kena tahu. Kerana apa? Kerana Nabi kata, tidak ada perkara yang aku tinggal mung tu nak mendekati dirimu kepada syurga, malaikat aku hajamu. Cuma kekurangan balik kita tak tahu hak tu balik kita. Tetapi balik Nabi kita, ya royak belaka dah. Sebab dia tak pejam mata sama sekali kalaulah dia tak menyatakan hukum Tuhan kepada ummah. Dengan sebab itu kita orang Islam hari ni kalau kita dengar majlis tafsir Quran, majlis syarah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu pun kita kata tak padan dengan umur kita. Umur kita hak tu hewi ni, kalau kita dengar dua majlis tafsir Quran, majlis syarah hadis, dua ni kita kata cukup. Sebab dalam tafsir Quran ada ilmu fiqh, ada dalam tafsir Quran ilmu usul fiqh, ada usul tafsir, ada belaka. Dalam hadis support duk di atas orang hak syarah tadi itu nak buka kepada kita sekadar mana. Dengan sebab itu kita tahu dah kata tiap-tiap perkara hak Nabi larang wajib kita menjauhi daripadanya. Soal rangka dalam urusan agama ni, kita nak pandai-pandai dalam urusan agama ni, Nabi larang kan Nabi suruh? Ijma' ulama kata Nabi larang. Tak boleh kita buat pandai-pandai. Dia kata, kita ada buat rangkaian ni, ada buat gamuk-gamuk cara kita ni, mananya dalil larang? Diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada ini dunia, tu larang ngedah. Diri Nabi datang pada ini dunia ni itu larang ngedah.
Sebab ia mari tadi tu jadi sutuk di pintu mana-mana kita nak mendekati Tuhan, mereka daripada pintu dia satu sahaja. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena memahami masalah ni jelas jadi molek. Kemudian satu patah lagi, Nabi kata, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan perkara mana-mana yang aku suruhkan kamu dengannya, di situ mana amal ibadat, iman, Islam, ihsan, 3 perkara. Iman kita, ihsan kita, ibadat kita ataupun Islam kita, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kita itu bawa datang daripada suruh hak Nabi suruh kita apa yang kita kuasa. Allah, tak ada payah kali Islam kita, tak ada berat. Islam kita ni mudah sekali. Sebab ia suruh kita perkara yang kita kuasa nak buat. Misal kata, dalam Islam kita faham belaka kata kita orang mukallaf, orang yang berakal, akil balik ni wajib kena semaya 5 waktu. Terutama di atas orang lelaki sebab tak mari semua, tak mari haid. Maka semaya ni suruh kita berdiri. Kalau kita tak kuasa berdiri, duduk tak apa. Tak kuasa duduk, tidur tak apa. Tak kuasa tidur, buatlah mana sekadar mana kita kuasa. Payah ke? Tak ada payah. Nak rakyat kata urusan dalam agama ni tak ada payah. Tak ada jadi susah. Sebagaimana orang duk faham kata Islam ni payah. Kena semaya 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan, kena zakatnya harta benda, kena buat haji bagi orang kuasa. Banyak urusan, banyak doa, payah kena buat kerja. Tak ada payah kali. Sebab tu orang Islam hak faham Islam ya reti. Juga orang hak bukan Islam nak masuk dalam agama Islam, apabila dia tengok Islam sekali lalu, dia tak payah. Kena semaya 5 waktu, kena gatuh, kena gani. Tetapi apabila dia cuba tengok, cuba dengan ajaran tengok, didapati dalam semaya tadi itu adanya ketenangan hati yang tidak ada di dalam yang lain. Dengan sebab itu apabila kita kerjakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita, sebagaimana kita kuasa, tenang hati. Lagu mana? Hanya suruh 50, buat 50. Suruh 100, buat 100. Suruh 10, buat 10. Jangan kita tambah jadi banyak lebih daripada apa yang difardu mari. Kalaulah benda hak tahdid, benda hak sakat tu. Kalau benda hak tak sakat, sunat mutlak, tak ada apa. Misal kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita itu jaga 5 waktu. Hak tu kena jaga, jangan duk tambah, jangan duk kurang. Semaya 5 waktu. Siapa waktu zuhur, semaya zuhur. Asar, maghrib, isya, subuh. Jangan tambah, jangan kurang. Tetapi sunat mutlak tak ada apa. Nabi kata salatul laili mathna. Sebagaimana ashabus sunan mengeluarkan, semaya malam 2 rakaat. Gagah setara mana lagi? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala semaya malam ni tiap-tiap malam sekadar dia gagah 400 rakaat. Wasa tarak sikit 300 rakaat. Lepas daripada kena pukul di kerajaan Abbasiyah, semaya 100 rakaat satu malam. 100 rakaat kerana dia kata aku sakit belakang, bekas kena pukul dulu. Puak-puak makmun pukul aku, puak Mu'tasim pukul aku. Pukul mana godai kata? Siapakah bila habis belakang-belakang ni kerana nak tahan ke agama, dia kata aku tarak dah nak semaya 300 400 rakaat sebagaimana dulu. Aku nak semaya 100. Tak ada apa. Nak sampai 1000 rakaat sehari pun tak apa, tak ada masalah. Sebab hak sunat mutlak tak ada tahdid. Sekadar mana kita gagah lagi. Ada apa hak fardu mari, wajib kena datang sebagaimana hak datang dalam syarak. Supaya zikir lepas semaya juga. Saya mau tanya, apa kita nak berzikir 300 tak boleh kalau lepas semaya? Subhanallah boleh 300. Alhamdulillah boleh 300. Allahu Akbar boleh 300. Tak, situ tak. Di situ ada tahdid, mana ada sakatan. Nabi kata ni 33 kamil dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup kamal mi'ah. Buat gitu. Sebab hak tu ya suruh buat lagu tu. Kita jangan buat pandai-pandai, tak boleh. Hak lain daripada tu lagi, tak ada apa. Ni nak kita faham kata cara kita nak taat Nabi tu macam mana.
Ya ada rupa hak basic sudah mari siap dah kita buat turut tu. Ada rupa hak basic yang kata rupa ya buka. Kita nak buat lagu mana serah kita. Ada apa? Ini cara dalam Islam kita ni, kita nak beramal, nak ibadat le agama kena tahu. Kalau kita tak tahu ni ya membawa pada kita nak buat kerja le agama kita jadi payah. Apabila payah bahasa kita itu malah. Sebab tu ulama dia kata, hak Nabi kata idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum tu. Ini ni termasuk daripada asas agama Islam yang penting. Daripada perkara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada cakap Nabi hak merangkungi semua daripada hukum hakam, seumpama semaya, seumpama puasa, seumpama wuduk, seumpama gapo kata gila. Asal suruh kita ambil asmaya. Al-Imam Abi Daud riwayat dalam Sunan, dia kata, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddah." Allah Ta'ala tak akan terima semaya salah seorang daripada kita kalaulah kita tak ada air semaya, sehingga kita kena mengambilkan air semaya. Nak mengambilkan air semaya awak lagu mana? Tu riwayat dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum. Hei orang yang beriman, apabila kamu tu nak semaya, hendaklah mung tadi itu ambil air semaya, basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan daripada tanganmu sehingga siku. Wamsahu bi ru'usikum, suruh sapuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhnya kaki sehingga dua buku lali. Itu fardul wudu, bukan sunanil wudu. Fardu hak wudu tadi itu basuh muka, tangan sehingga siku, kepala, kaki. Hak tu fardu dia. Kemudian hak sunat tak apalah, komo dan kita serok masuk air dalam hidung dan sebagainya, hak tu hak sunanil wudu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza tawadda'a ahadukum fal yamsah bisalas." Suruh basuh 3. Dari riwayat Tirmizi kata basuh 2. Lepas tu fardu kita kata, aku air tak cukup. Hari tu adalah kita masuk ke mana-mana, air tak cukup, hak nak ambil air semaya. Soal kata nak basuh sekali boleh tak? Daripada semua kita dah buat 3 kali, tangan 3, kaki 3, gotu 3. Kita nak buat sekali boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi kata, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Aku suruh gapo daripada urusan aku, amal ibadat ni, buatlah sekadar mana kita kuasa. Kalau kita tak faham sini, kita dakwa tak air tak cukup, kalau kita takhir semaya, khas semaya di rumah, tu salah. Ni setengah-setengah orang kita tak, apabila tak jumpa air tak semaya, nak tayamum pun tak pandai. Ni banyak perkara daripada amalan harian yang kita itu kena buat, tapi kita tak boleh nak buat. Kita orang ngaji tak apalah, di Masjid Darul Iman kita ada tiap-tiap minggu ada guru-guru medok mengaji, medok mengajar, okeylah. Tapi banyak lagi di kalangan saudara-saudara kita yang kita jumpa terkadang dia tak faham. Nak buat lagu mana? Nak tayamum lagu mana? Jadi susah payah. Nak jadi kena. Kita orang ngaji ni Allahumma lakal hamd, jadi bahasa mudah kita nak buat amal, buat gotu, buat ni. Sebab itulah kita kena beri masa kepada agama sikit. Jangan masa tu, aku nanti tua dulu, nanti nak beri amal, nak berilah masa ke Tuhan. Tak apalah, niat tu molek dah. Tetapi kita kena ingat kata, kalaulah kita hasil belakang, natijah pun akan hasil belakang juga. Kita buat belakang daripada orang, natijah pun akan keluar belakang pada orang juga. Kalau kita buat dulu daripada orang, natijah pun tubik dulu daripada orang juga. Ya gitu cara. Dengan sebab itu, niat nak buat amal kau tua ni tak digalak mana dalam agama kita. Hak galaknya masa kita muda. Sebab itulah Imam At-Tirmizi salah satu ya riwayatlah hadis kata, la tazalu qadamu 'abdi yaumal qiyamah la tazalu qadamu 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dia kata tak geraknya kaki anak adik
pada hari kiamat nanti malaikat setelah daripada dikena soal 4 perkara. Ni kita kena tanam di dalam diri kita. Sebab mas'uliyah kita, diri kita ni kita sendiri yang jadi orang kena tanggungjawab, bukan orang lain. Gapo salah satu daripadanya? An syababihi fima afnah. Daripada masa muda dia tu, dia habiskan masa muda dia dengan gapo? Habis masa muda dia tu dengan gapo? Dengan taat ke dengan maksiat ke, dengan deraka ke, dengan gapo? Tuhan akan tanya. Tuhan tanya ni, jawab tak kena, ya lepas boleh dengan aku. Hak ni hak kita bembel. Minta Tuhan wis selamat belaka. Pak kita tak ada nak dengar seorang mana-mana orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak berasa nak letak mereka itu dalam api neraka, tak sih. Tapi sebab diri kita tak cari, sebab diri kita tak bela, sebab diri kita taknya tengok dengan cara sungguh untuk diri kita sendiri kerana Allah, biar lagi nak sesat lain pada diri kita. Kita sendiri hak sesat dirinya. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, kita wipeh kata agama kita ni tak payah kita nak beramal. Tak ada payah. Tak usah buat jadi susah. Terkadang kita mensusahkan diri kita sampai kita tak buat. Terkadang kita kira bicara banyak berdoa sampai kita luput masa dan apa nama orang kata ruang dia, okat hak dia, kepentingan dia, luar kita ada. Dengan sebab itu kita apabila kita mengaji ni, benda hak kita rasa payah jadi mudah, benda hak berasa sempit jadi luas, benda hak berasa kata kita tak boleh nak buat, kita boleh buat. Dengan sebab kita mempunyai ilmu pengetahuan. Hadis ni hadis Bukhari Muslim riwayat daripada hadis Abi Hurairah ni sama sahaja dengan ayat Quran hak Tuhan kata kana fattaqullaha mastata'tu, daripada surah At-Taghabun ayat 16. Takut oleh manusia akan Allah sekadar mana kamu itu kuasa. Lagu mana? Buatlah amal sekadar mana kita kuasa apabila Tuhan suruh kita ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa 2 ayat. Ayat daripada surah Al-Imran ayat 102, Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah Subhanahu wa taala akan sebagai sesungguh kita takwa. Mari baca dalam surah At-Taghabun ayat 16, dia kata fattaqullaha mastata'tum. Pada rupa atau pada akal manusia setengah daripadanya berasa kata ayat ni hak mana kita nak pakai satu. Hak ni suruh takut pada Allah Ta'ala sehabis-habis takut, sehabis-habis takwa. Hak ni suruh kita takwa sebagaimana kita kuasa. Kita nak pakai lagu mana? Jawabnya ahli tafsir, ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih tadi itu ada dalam surah Al-Imran ayat 102. Ayat ni mansukhah, ayat dimansuhkan. Mansuh dengan ayat mana? Ayat ya ayyu apa nama fattaqullaha mastata'tum di dalam surah At-Taghabun. Jadi satu jawapan daripada ulama kita. Setengah daripada ulama dia kata dak. Dia kata dak, tak ada mansuh. Tetapi ayat hak kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ni makna suruh kita pikirkan suruh Tuhan dan menjauhi perkara Allah Subhanahu wa taala suruh jauh dengan cara sehabis-habis kuasa kita. Apabila kita tak kuasa, maka kita buatlah sekadar mana kita kuasa. Jadi seolah kata ada 2 jawapan. Tapi yang moyonya setengah daripada kebanyakan daripada ulama, ayat tu ayat mansukhah, ayat dimansuhkan. Ayat mansuh ni mana lagu mana? Mana ayat yang turun kemudian daripada ayat hak dimansuhkan. Mana kata kita kena tengok tarikh. Tarikh ayat ni dengan ayat ni hak mana turun dulu. Mana tahu mai lagu mana ayat Quran 1000 lebih itu.
Setengah kata 1,000, 1,000, 10, dak. Ayat Quran tak sapa setara tu. 1,000 lebih. Lebih banyak mana cuba kita kira sendiri. Cuba kita buat sendiri atas. Kelik hari ni cuba kita ambil kerang kelik duk tepi ni. Tak. Surah Fatihah ni berapa? Al-Baqarah ni berapa? Ala Imran berapa? An-Nisa banyak mana? Lepas tu kita waktu baik natijah. Aku setara ni aku cari boleh. Yarhamkallah. Kita jangan percaya pasal kata lipat lalu. Jangan lagu tu. Kita nak pasal mana? Nak juga percaya. Hak orang raya bukan tak percaya langsung, tak dengar orang langsung, tak sama juga. Kita kena dengar orang. Tetapi kita nak uji diri kita ni ada musyarakah juga. Sekadar mana kita mampu, sekadar mana kita boleh. Tapi janganlah kita duk masuk benda hak kita tak kuasa, hak tak mampu, jangan. So umpama nak cari, kita bukan ahli, nak istidlal sendiri, nak tubik hukum sendiri, ayat ni wajib, ayat ni sunat, ayat jangan kacau. Kalau kita tak kuasa, ya kena ada alat dia yang kuat, yang gagah untuk kita tadi itu cari benda-benda umpama itu. Kena serah pada orang pandai lah. Ya orang kita ni dah, dia bukan pandai belaka, ahli ilmu, tok guru, dia tak tahu belaka. Sebab tu Tuhan kata wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Orang ni alim setara ni, orang ni alim lagi, orang ni alim lagi, hak tu ada alim lagi, dia tak habis ilmu ni. Sebab tu kita nak pergi kata aku ni alim habis dah, suk langit dah. Tak. Satu kali kita pernah dengar semua dah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu. Nabi Musa kata aku tahu belaka dah ilmu. Allah Taala ibtilakan dia. Cobakan dia, kata dak ada lagi orang erti padamu. Gih cari Nabi Khidir. Tu dia. Nabi Khidir di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab salah kita ni huwa yamut, mati dah dia, bukan hidup. Sufiyah, gulatus sufiyah, dia kata Nabi Khidir tu dah hidup lagi. Maka jawab ulama kita kata Nabi Khidir ni mati kerana zaman Nabi dia tak pernah mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Kalau dia hidup, dia tu kena mari jumpa Nabi. Sebab kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia pangkat di sisi Allah Taala lebih pada Nabi Khidir. Nabi Khidir bawah pangkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak zahir, tak timbul, tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mari jumpa dengan Nabi. Nak ayat kata gapo? Nak ayat tadi dia telah meninggal. Nabi Muhammad lagi mati, apatah lagi Nabi Khidir. Nabi Muhammad kita mati ke? Mati. Tuhan kata, dah mana? Dalam Quran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya mung tu ya Rasulullah lagi akan mati. Dan mereka yang nyakit timung pun akan mati sebab mung tu. Ayat tu ayat muhkam. Ayat tak ada syak, kata ayat Quran. Tak ada ulama mana-mana mempertikaikan. Malaikat ghulatus sufiyah yang ada serata dunia juga puak-puak mereka itu. Ayat Nabi Khidir tak mati. Ada tu email sampai kemari taning. Ada tu guru ayat kata amba ni jumpa dengan Nabi Khidir ni hidup-hidup, bukan mimpi, dah hidup-hidup. Di mana? Di tanah taning kita ni. Ni ajaran pesing pahlik sana belaka. Ajaran pahlik sana. Boleh gapo kita kata? Gapo kita boleh lepas pada orang ni pergi jumpa dengan Nabi Khidir, gapo ummah taning ni boleh gapo daripadanya? Tak ada boleh apa. Maju ke? Tak. Bolehnya mengatasi orang tak beriman ke? Tak. Boleh gapo? Tak ada boleh apa. Sebab itulah kita sebagai umat Islam nak percaya gapo-gapo lepas daripada mana pun, kira hati kita ni ngakal fikir. Jangan turut ikut gitu, jangan kita ikut hak benar, hak ada alasan. Siapa dia ikut alasan, hada ila sabilil huda. Allah Taala hidayahkan kepada jalan ni petunjuk. Siapa dia turutnya orang bukan di atas jalan ni alasan, ballas sabil, orang ni akan tak betul jalan, tak jumpa dengan Nabi Muhammad sudah, apatah lagi nak jumpa dengan syurga. Dengan sebab itu kita belalah
sikit banyak tak kira. Hak naknya kita duduk atas jalan yang benar, kerana orang benar ni walaupun sikit tapi kualiti. Orang hak benar ni, orang mazhab salah ni, kalau kita bila atas dunia ni dengan orang hak lain daripada mazhab kita ni, orang Islam juga, adik-beradik kita juga, dia tak serupa. Rupa tak serupa dah. Yang kata ke hak lain, rupa tak serupa dah. Amalan tak serupa jauh. Dan dia sikit tetapi kualiti. Boleh buat perkara-perkara orang ramai tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kemajuan, kecermelangan yang ada dalam akal fikiran dia, iman dia, pahaman dia mengatasi hak lain. Awak apa boleh jadi gitu? Karena dia gantung kepada wahyain Alkitab was sunnah. Gantung pada Quran, gantung pada hadis. Hadis hak mana? Hadis hak sah sungguh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tak sah, seumpama dah mapuh, kita maaf dah sebut pasal tu mudah nak faham. Bahaya mapuh kita gantung kejak secara mana pun ya pahu, okey? Terkadang kita cekak gitu pun ya hancur dah. Apatah lagi kita nak menonai entah dia, nak pakar rain kita gantung pada dia supaya nak tua pada pokok kayu, jatuh pas tanah di awal. Sebab itulah jangan kita main dengan hadis-hadis pelesu yang pernah benar di tempat kita ni banyak sekali. Itu makna kata wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak royak kepada kita perkara yang jadi benda yang kita kena ambil ibrah, ambil pengajaran daripadanya. Kata lagu mana? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Makna sepatah lalu, dan sesungguhnya binasanya mereka sebelum daripada kita. Orang belum daripada kita, mana umat belum pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka itu binasa. Makna tak ada dapat bahagia hidup, tak dapat kejayaan dalam hidup, tak dapatnya keselamatan daripada seksa di hari akhirat esok. Tak ada benda tu. Lagu mana? Kathratu masailihim. Tanya banyak doa. Tanya banyak ni lagu mana? Mari kita nak tengok syarah para ulama kita, yawi pengertian lagu mana. Asal tanya ni, ulama dia beri 3 bahagian. Kita perhati molek. Malam ni kalau boleh hak nisa pun tak apa dah. Nak ayat atau cara kita nak tanya ni soal kamtam. Manusia kita, salah satu daripada jalan kita nak tahu ilmu, kena tanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, fa innama halaka alladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya kumpulan umat belum daripada mung ni mari ke dunia ni, hai umat aku, mereka itu binasa sebab banyak tanya. Tanya pasal mana? Apa tadi kita nak tahu kena tanya. Pakut mana pula jadi mereka itu binasa? Ni kita nak bagi 3 perkara. Ulama kita ia tolong proses pada kita. Ni nak ayat kata orang sunnah, orang mazhab salah, pakar ulama bukan tak pakar sebagai tuduhan. Tapi banyak orang kata kita tak pakar ulama, bukan ulama muktabah. Ulama orang tuai ada kecek hak kata tak pakar ulama tu. Nampak tak rupa tu? Misalnya seorang nama Alih ataupun nama A masalah, dia kata pada dia labelkan, dia letakkan perkataan dia kata orang sunnah tak pakar ulama. Tak pakar ulama yang dia maksud iaitu orang hak nama A dengan Alih tadi tu, bukan ulama muktabah. Kita kena faham juga kita sebagai orang Islam ni. Sebab saya ni belajar dengan ulama-ulama luar negara, alhamdulillah. Tak ada ulama kita tak pakar ulama. Bahkan ulama sunnah kita ni lah hak pakar ulama banyak sekali. Sebab apa dia kata banyak? Ya wa'ari sahabat lagi, tabi'in lagi, atba'it tabi'in lagi. Tama dia ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, muasirin. Berapa ulama yang pakar? Mutaqaddimin, mutaakhirin, kemudian muasirin. 3 wa'ari ulama. Tak pakar ulama kok mana? Tak percaya, cuba baca kitab-kitab ulama kita, boleh tahu. Sebab kita apabila kita mengaji 2 pihak ni, kita tahu belaka. Amma mengaji di Mesir,
Ngaji dua bahagia, khalah pun mengaji. 10 tahun lebih duk dengar kitab-kitab khalah. Tahulah jalur-jalur dia sekadar mana Tuhan bagi tu. Hak salah pun kita mengaji. Dua-dua kita mengaji belaka. Hak pesen akal pun kita mengaji, hak pesen dalil pun kita mengaji, dua-dua kita gabung duk sekali. Tahu jalur kata hak ni lekak gini, hak ni lekak sini, jalan betul, hak ni kena hundur. Tahu. Maka orang medok royak kata tak ada. Orang kita tak pakai ulama, bahu hitam kita. Tak sungguh, tak ada benar-benar kali. Sebab itulah soalan yang amba tanya kepada mereka, kata amba ni kumpul orang sunnah tak pakai ulama, kita berani nak mubahalah, calon diri nak mubahalah, kata kalau benar sungguh, mari kita mubahalah dua. Tak ada dia sanggup. Nak oyak kata mereka kecek tak benar. Hawa apa? Ini apa panggil satu uslub dalam orang ngaji, panggil uslubun takhwif. Cara-cara nak menakuti, nak menjauhkan manusia daripada ajaran hak benar. Hei orang ada buat kerja lagu tu, kalau dengar suara ning, ittaqullah, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Annakum satus'aluna baina yadayillahi yaumal qiyamah. Kamu akan kena disoalkan di hadapan Allah taala hari kiamat esok. Tak padah mari ceramah sekali boleh 5,000 semalam, 10,000 semalam, boleh 5,000 riyal semalam, tak ada. Kalau kita duk kecek lagu tu benar-benar tak ada amanah, tak kira. Hak dengar apa ni kalangan orang Malaysia sendiri, orang Indonesia, orang Brunei, orang Thailand sendiri pun tak sama. Kita khitab belaka. Jangan kita buat lagu tu. Benar tak benar? Jangan kita cakap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya benda dusta tadi itu akan mengajak kepada jalannya kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan benda jahat tadi itu ia akan tunjuk jalan kita kepada api. Wa innal abda la yatakallamu bil kadhibi. Sesungguhnya hamba tadi senantiasa duk bercakap dengan kadhib hatta yuktaba indallahi kazzab, sehingga dia itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala kata orang ni orang dusta. Ni hadis sahih. Kita nak ke lagu tu. Kita duk dusta sama. Dalam mengajar pula, dalam masjid pula, dalam surau pula, duk labelkan kepada orang dengan sebab maslahat yang tertentu bagi kita. Padahkah? Ini adalah satu daripada kita tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal seksa Tuhan, tak kenal ajaran Nabi, tak kenal Islam. Banyak lagi cara nak cari makan dalam dunia ni. Jangan kita buat lagu tu dalam agama Tuhan. Kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mari tengok. Soal ada 3. Pertama, soal orang tak tahu daripada fardu-fardu hak kita kena wajib kena kerja. Nak ambil semaya lagu mana, nak puasa lagu mana, nak semaya lagu mana, nak haji lagu mana, nak muamalah itu, nak keluar zakat lagu mana, nak cara duit tak sei masuk riba lagu mana. Hak ni kena tanya orang reti pandai. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, katakanlah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mengaji tadi itu salah satu kewajipan di atas orang lelaki muslim, lelaki dan muslimah orang perempuan. Wajib kena mengaji. Salah satu daripada cara mengaji yakni soal. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis sahih, asy-syifa'ul 'ayyi as-su'al. Penawar bagi kita tak tahu, al-'ayyi bermakna al-jahl. Tak tahu, as-su'al, tanya. Tanya untuk nak tahu. Supaya apa? Untuk nak buat amal. Tak apa. Harus tanya lagu tu. Tak masuk dalam hadis hak kata kasratu masailihim. Tuhan suruh kan kita tanya orang reti pandai. Suruh. Di mana? Dalam suratul Anbiya ayat 7. Dia kata kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan orang reti pandai jikalau kamu itu tak tahu akan hukum hakam sakut paut dengan agama. Tanya. Nak semaya guana.
Nak puasa lagu mana? Nak go to go ni lagu mana? Tanya. Terkadang orang kita ada anak, ada cucu, tak pandai nak mengekah. Tak tahu nak mengekah lagu mana, tak tahu. Tanya, tak ada apa, tanya ustaz kita, lana-lana orang ngaji. Kalau tak ada, mari tanya di sekolah-sekolah ustaz ramai-ramai, mana ustaz ngajar fiqh, kita nak tanya, nak akikah ni lagu mana, nak wak tahnik ni lagu mana, tak tahu. Banyak lagi orang awal pak kita tak tahu benda-benda lah tu. Terkadang mari tahnik tu tumbuh gigi. Mari nak buka mulut tumbuh gigi dah bukan. Nak tahnik ni mana hari mula-mula tu. Kita beranak tubik daripada perut ibu dia sudah daripada hospital, kena ambil orang tahnik, kena wari tahnik pada orang kita rasa sikah. Amalan tahnik ni setengah daripada mazhab dia kata mansukhah, tak ada dah khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satunya saja. Tapi pendapat tu pendapat marjuh, pendapat tak gagah. Pendapat rajih lagi kuat, qawi, gagah, makna kata kita boleh tahnik sampai ke hari kiamat nanti. Sebab apa nak tahniknya? Kerana nak masuknya ailiu orang hak pandai reti tadi itu masuk dalam anak kita mula-mula sekali. Ya bahasa dia kita ni kena mengadak orang reti pandai. Kalau kita ambil anak kita dia mengadak orang reti pandai, masa dia kecil lagi, masuknya ilmu agama, serah dengan orang reti pandai, hak tu jadi salih salihah tu. Tapi kita tak mengadak nak orang hak alim dia mengadak, tak kena cara lagu tu. Sebab itulah anak kita apabila kita kata gapo royak, gapo tarbiyah, gapo jadi kerah tak reti, tak begitu, tak gani. Sebab ni tempat tahnik kita ni kita buat tak kena. Sedangkan ajaran Islam ajar kita kena dah, tapi kita tak tahu. Sebab tu tanya orang hak reti pandai tu nak buat gapo-gapo, tanya dulu. Jangan kita buat kamari kita tanya, janganlah tu tak boleh. Tanya dulu tam ko la khaitam. Tanya dulu kamar dia baru kita buat. Itu soal hak boleh kita tanya. Yang kedua, soal yang jadi fardul kifayah. Lagu mana? Seumpama kita jadi tok hakim, tok qadhi masalah. Orang mari nak tanya hukum hakam. Masalah tu masalah ni tanya. Kita tak ada nak amal kali, cuma yang mari tanya kita kena kita tanya tok qadhi, tok hakim untuk kita nak menyelesaikan masalah. Tak apa, tanya lagu tu tak ada gapo juga. Tapi kita tak ada amal ni, kita bukan sahibul qadhiyah, bukan hak kita nak amal tu dak. Orang kita nak ke orang lain, kita tanya nak ke orang lain, tak apa, tak ada masalah. Dan satu perkara yang kita nak tambih, banyak salah orang kita. Banyak pihak tak kena. Kalau kata salah tu takut murid dem, banyak pihak tak kena masalah at-talaq. Masalah talak ni tak boleh kita niyabah, tak boleh ganti. Kita sahibul qadhiyah, kita sendiri yang jadi orang yang kita kecek lagu mana, kena kecek sendiri dengan tok hakim kita tu, tok guru kita tu. Kata dia mau tanya kita, tak boleh. Laisalah niyabah, tak boleh kita nak buat ganti. Kena kita sendiri kita tanya tok guru. Jangan buat ganti, tak boleh. Masalah ke apa ni? Masalah talak. Khalaq ke fasah ke apa nama ni? Kena tanya kita sendiri, kena tanya. Sebab tok hakim, tok qadhi tu yang akan istifsalkan kita, tanyakan kita hal lagu mana supaya nak kita nak turun hukum tu jadi kena. Sebab masalah ni masalah laid on, masalah orang hak kata sendiri tu dia tahulah. Orang niyabah tak tahu, niyabah mana orang gati. Bukan tuas sendiri. Orang pengen kata orang gati. Tuatan tak jadi. Ini masalah ahkamil muamalah. Sakut paut dengan at-talaq khususnya hak ni kita kena tambih. Ahli syariah. Ahli syariah tu kena duk bergaduh. Kena duk bergaduh masalah ni. Itu dua. Yang ketiga, soal hak masuk di dalam hak Nabi kata fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Soal yang ketiga, lagu mana? Tanya perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul senyap. Ni tak boleh. Terutama masalah mana? Masa wahyu duk turun. Seumpama masa Nabi duk ada lagi, kita duk misal semua. Satu seorang sahabat nama Al-Aqra ibn Habis. Dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tak kala fardu haji datang kepada Nabi, Nabi pun baca la yaqra'a walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib manusia itu kena buat haji bagi mereka yang kuasa nak pergi kepada Baitillahil Haram. Lalu Al-Aqra' ibn Habis ni tanya Nabi, "Aqullu 'amin ya Rasulullah?" Tiap-tiap tahun tak lagu mana ya Rasulullah? Nabi senyap. Sampai ke 3 kali Nabi kata, "Kalulah lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku kata ya, nascaya jadi wajib. Walau wajabat lamastata'tum. Kalulah wajib tiap-tiap tahun haji tadi itu, nascaya mung tu tak kuasa nak buat. Fadharuni ma taraktukum. Berhentilah daripada apa aku tak ada royak. Musa tanya. Tu masa mana? Masa wahyu duk turun, Nabi Muhammad duk ada lagi. Lepas daripada Nabi Muhammad mati, wahyu pun berhenti daripada turun. Tak ada apalah kita nak tanya, tak ada masalah. Cuma nak tambah satu, wipat ingat satu, kita jangan tanya perkara yang kita itu tak saya buat pasal tanya. Ya ada juga orang tanya nak mengejek, tanya nak tahu orang, tanya nak longceng, orang panggil bahasa sian, nak longceng tengok. Apa apabila orang tanya umpama tu tak wajib kita sebagai guru jawab, tak wajib. Tu tak wajib kita jawab. Masuk ke dalam hadis hak Nabi kata, man su'ila an ilmin fakatama uljima bi lijamin minan nar. Siapa dia, hadis tu dikeluarkan oleh ashabis sunan, darajat dia hasan. Dia kata siapa dia ditanyakan akan ilmu, maka orang tu susuk ilmu, maka Allah Ta'ala akan letakkan besi di mulut dia, soyak mulut dia hari akhirat nanti, tak masuklah hadis tu. Sebab orang tanya ni tanya nak longceng, tanya nak tahu, untuk nak kosek orang, bukan tanya untuk nak buat amal dak. Hak tu tak wajib jawab. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah taala dia kata, soalan apabila kita ditanya jangan kita jawab belaka. Jangan kita jawab belaka. Sebab orang jawab belaka terhadap soalan orang tanya, orang ni orang tak cukup di sisi mazhab mujtahid mutlak. Hak apa? Kerana orang apabila jawab belaka ni, dia jawab dengan tak detail. Terkadang dia pusing tak betul kali dengan ajaran Tuhan. Guru hak warak ni, kita pernah duduk dengan guru hak warak reti 8 mazhab. Bukan 4 mazhab, 8 mazhab. Mengajar tiap-tiap bulan puasa di dalam Masjidil Haram dan dalam Masjidil Nabawi. Orang mazhab Maliki. Ustaz doktor Alamah lah dia ni, alamah, alim, alamah lagi ustaz, cukup. Balik syahadah pun ada, balik talaqi ilmu pun ada, cukup lekat. Apabila orang tanya dia tunduk, duduk dia mikir dulu. Tak ada gaduh kata apabila orang tanya apakah selalu dah. Lah, itu bukan apa panggil, bukan samtul alim, bukan rupa orang alim. Orang alim sungguh dia takut Tuhan. Orang salafus salih dulu dia pergi tukar ni ketar nak jawab hukum Tuhan. Apa? Kerana ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, walaupun fihi maqal pada sanad dia tu, man jara 'ala al-futya, siapa dia berani nak petua, faqad jurri'a nafsahu 'ala an-nar. Salah kata dia betulkan diri dia di atas api neraka dah. Sebab kalau jawab tak kena, juluh kita. Guru saya setengah alim dia, tapi ia tak, kalau tanya aku tak jawab, aku tak sebab petua, aku tak se. Ia pergi lagu tu. Tapi kalau kita pakai pergi lagu tu, orang awam kita nak ditanya siapa. Tapi nak ayat kata ada kelebihan tak samalah dalam masalah kita nak jawab hukum hakam tadi. Maka yang ketiga ni tak boleh. So umpama Bani Israel itulah tanya, orang suruh sembelihnya, fazbahu baqarah, sembelihlah lembu tadi tu. Kisah yang panjang tapi kita nak ambil sikit. Kisah ni orang suruh sembelih baqarah, tanya pula warna apa, jantan ke betina, gemuk ke kuru, lagu mana, akhir sekali tak ada buat. Ni lah nak royak kata tanya pesen tu adalah perkara yang dikatakan di dalam hadis. Dan akhir sekali waqtilafuhum ala anbiyaihim. Lagu mana? Nabi mari lepas daripada ni Nabi mati, Nabi ni mati, mari Nabi lain pula. Tak ada nak amal dengan ajaran.
Kita ni alhamdulillah mari Nabi Muhammad sore, kita amal dengan ajaran dia sampai hari kiamat. Tak tukar Nabi dah kita. Sebab itulah mudah ajaran Islam kita, tak payah. Naknya wa amal benda ada tu yakfi, cukup. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud dia katakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah jalan Nabi mung tu, tak sahlah buat rangka kerana cukup pi dah bagi kita. Yakfi, cukup dah. Kita kalau nak zikir Nabi tahbis. Kalau nak buat kebajikan pasal Nabi tahbis. Dalam arti kata tak cukup harta kita. Kalau nak buat amalan seumpama Nabi, tak ada masa, tak cukup masa pula kita nak buat amal. Cukup dekat hak Nabi kita wari. Sebab itulah pada malam ni kita nak khitamkan kata amalan kita ada dua rukun yang Allah Subhanahu wa taala nak terima. Siapa dia tak bawa data dua rukun tu, nescaya Allah Taala tak akan terima amalan kita abadan. Yang pertama, al-ikhlas. Suruh kita bersihkan hati kerana Allah. Yang kedua, kena mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ning lah, dua rukun ning lah, baru kita diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, boleh kita beramal dengan ilmu yang kita dengar daripada Allah Taala dan Rasul melalui tokoh-tokoh ulama kita yang telah sampaikan kepada kita. Dan kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita, kerja kita, umur kita. Minta Tuhan panjangkan umur kita sekalian, sama-sama kita boleh buat amal di atas muka bumi ini dengan cara sejahtera, selamat, bahagia. Itulah perkara yang kita boleh kemukakan kepada saudara di sini pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.